Selamat pagi NZ, nama saya Kan Siting dan nombor matrik saya ialah A19A0159. Tajuk kami ialah isu rasuah yang berlaku dalam management department dalam sesebuah syarikat. Mula-mulanya, saya nak bentangkan punca-punca yang menyebabkan kes rasuah berlaku dalam sesebuah syarikat. Punca pertama ialah pengurusan syarikat yang keceraian. Eksekutif syarikat yang tidak mementingkan kes rasuah dan tidak selalu memerhatikan tindakan pekerja akan menyebabkan kes rasuah selalu berlaku. Punca kedua ialah sikap manusia yang tamak, tidak bermoral dan mementingkan diri sendiri sahaja. Punca seterusnya ialah rezeki yang tak cukup untuk menyara keluarga. Seseorang yang mempunyai beban keluarga yang berat tetapi rezekinya rendah akan menjalankan rasuah kerana ia adalah cara yang termudah dan tercepat untuk mendapatkan wang. Punca terakhir adalah budaya masyarakat. Budaya rasuah dalam masyarakat Malaysia terlalu biasa. Hal ini akan menyebabkan kita tidak peduli masalah rasuah yang berlaku di sekeliling kami dan kita telah lupa apa kesan negatif yang rasuah mendatangkan. Kebanyakan kami biarkan je masalah rasuah dan ini telah menyebabkan isu rasuah sentiasa berlaku. Seterusnya, saya dengan ahli-ahli kumpulan mempunyai beberapa cadangan bagi menyelesaikan isu tersebut. Langkah pertama ialah memperkukuhkan pengurusan dalam syarikat. Eksekutif syarikat perlu selalu memberi perhatian kepada pekerja-pekerja dalam syarikat. Bukan ini sahaja. Pihak eksekutif syarikat juga perlu lebih berhati-hati semasa mengupah pekerja. Semasa mengupah pekerja, bukan sahaja kemahiran seseorang perlu dipentingkan. Kelakuan dengan sikap seseorang juga perlu dipentingkan. Di samping itu, eksekutif syarikat juga haruslah mengawasi pergerakan kewangan dalam syarikat supaya sikap rasuah boleh ditemui pada masa pertama. Langkah penyelesaian ketiga ialah pihak kerajaan dan pihak syarikat perlulah menetapkan hukuman yang tegas bagi orang yang rasuah supaya mereka ingatkan hukuman dan tidak akan bertindak sedemikian lagi. Saya Gayatri, nombor matrik A19A0163. Sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti puncanya adalah pai candera, akad dan akhbar atau berita. Syarat pai canderanya adalah tidak sakit atau cacat. Fenomena yang diserap tidak cacat atau berlaku sesuatu yang menghalang untuk serapan sempurna dilakukan. Pai candera hanya mencerap tetapi tidak boleh dihukum kesasihan sesuatu fungsi ini dimiliki oleh akad. Selain daripada pai candera, sumber yang digunakan untuk mengenal pasti sumbernya adalah akal. Sumber ilmu yang diperoleh oleh akal bersumberkan oleh pai candera. Ilmu-ilmu akal ini terbahagi kepada dua, ilmu daruri dan zuri. Medan kerja akalnya adalah mengetahui perkara-perkara benar melalui penghantaran pai candera dan mengetahui baik atau buruk perbuatan secara umum. Akhirnya adalah akhbar atau berita. Akhbar atau berita ini tidak dianggap sebagai sumber melainkan selepas sokongan pai candera dan akal. Jenis-jenis akhbar digunakan untuk mengenal pasti puncanya adalah mutawahid, iaitu bilangan pembawa yang ramai. Termasuk dalam kategori akhbar ialah wahyu adalah unik untuk beragama Islam. Medan kebenaran wahyu adalah perkara-perkara benar, sama ada perkara yang dimampu ditahui oleh akal atau tidak, dan undang-undang atau cara hidup manusia. Salam sejahtera. Saya Archana anak perempuan Kurnadan. Matrik nombor saya A19A0171. Saya akan membentang tentang cadangan penyelesaian rasuah dalam organisasi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mesti mengutamakan fokus pada sektor atau bidang pengurusan. Pasti menjadi titik puncak merebak
dan giatnya gejala rasuah. Seterusnya, pejabat awam organisasi perlu berani tampil sebagai pemberi maklumat atau saksi bagi mendedahkan salah laku yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Selain daripada itu, liability korporat adalah syarikat atau organisasi komersial dikenakan hukuman kerana membenarkan gawai dan kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau mendapat sesuatu faedah. Organisasi boleh mengelakkan liability korporat dengan melakukan prinsip trust. Prinsip trust, T itu top level commitment, iaitu jaminan kepada stakeholders bahawa organisasi akan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Seterusnya R, risk assessment. Organisasi melaksanakan penilaian risiko rasuah dalam organisasi setiap 3 tahun. U to undertake control measures. Organisasi mewujudkan polisi syarikat mengenai rasuah dan memastikan polisi prosedur serta inisiatif anti rasuah dilaksanakan dan didokumentasikan. S to systematic review, monitoring and enforcement. Organisasi melantik individu seseorang untuk memantau pegawai atau kaki tangan. And yang akhir itu T, training dan communication. Organisasi melaksanakan program kesedaran anti rasuah secara berterusan. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Wan alias Syazwina binti Wan Muhammad Zaki, nombor matrik A19B1145. Dengan ini, saya akan memperbentangkan bagaimana kami menilai kebolehpercayaan sumber ilmu dari khabar berita. Pertama sekali, sumber ilmu itu daripada khabar berita tidak akan dianggap sebagai sumber jika tidak mendapat sokongan dari panca indera dan akal. Panca indera di sini bermaksud ilmu itu dapat dirasai melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sentuhan. Pengetahuan ini bergantung kepada pengalaman dan pengamatan. Seperti mana yang sudah ramai ketahui, terdapat tidak terkira bilangan golongan yang melibatkan diri dengan rasuah dan perbuatan ini secara terang-terangan dilakukan oleh individu tersebut. Tambahan pula, perbuatan tersebut hadir bersama bukti. Akal pula bermaksud dengan berfikir secara rasional, seseorang individu tersebut dapat membuat pertimbangan akan sesuatu perbuatan itu sama ada baik maupun buruk. Tambahan pula, khabar berita ini merupakan mutawatir yang bermaksud bilangan pembawa berita yang ramai menambahkan lagi sokongan sumber ilmu itu. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa sumber ilmu dari khabar berita adalah benar. Sekian dari saya. Hai, saya Nancy. Nombor matrik ialah A19A0396. Terdapat 3 kaedah memperolehan ilmu yang digunakan. Nombor 1, panca indera. Panca indera amat berguna dalam proses memperolehi maklumat. Segala maklumat yang diperolehi oleh deria ini akan dibawa kepada akal untuk ditaksirkan dan selepas itu barulah dijadikan maklumat. Contohnya, kita tahu isu rasuah berlaku dalam jabatan pengurusan industri korporat adalah berpunca daripada sikap manusia yang tamak, rezeki tidak cukup untuk mengelola keluarga, budaya masyarakat dan lain-lain. Kedua, akal. Akal merupakan ilmu pengetahuan. Dengan adanya akal, manusia dapat membuat pertimbangan antara betul atau salah. Sebagai contoh, kita tahu rasuah adalah perlakuan jenayah. Jadi, kita tidak boleh melakukan rasuah walaupun ada alasan. Nombor 3, wahyu. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Wahyu dapat menjadi undang-undang atau cara hidup manusia. Contohnya, apabila seseorang ingin melakukan kejahatan seperti rasuah, dia perlu sentiasa mengingatkan ajaran tentang wahyu
dan mengawal diri daripada melakukan jenayah. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Laudi Meng, jadi hari ini saya nak present mengapa sumber dan kaedah digunakan. Untuk sumber, kita menggunakan berita dengan akhbar. Sumber ni digunakan kerana akhbar memerlukan fakta yang kuat dan kebolehpercayaan yang tinggi. Maklumat yang diterima perlu dinilai supaya berita yang diterima adalah benar dan berita palsu tidak akan disebar. Kesilapan berita jarang berlaku kerana semua maklumat berdasarkan bukti yang diterima. Selain itu, untuk kaedah perolehan ilmu, kita rasa wahyu boleh digunakan sebab sumber pengetahuan yang disampaikan, wahyu bermaksud sumber pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia. Wahyu merupakan undang-undang kepada manusia. Sebagai contoh, seseorang akan memantau diri dan mempunyai nilai harga diri yang tinggi tentang ajaran wahyu supaya tidak melakukan jenayah rasuah. Hal ini demikian kerana wahyu digunakan sebagai pantauan kepada diri sendiri. So, saya akan paskan part seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Puati Chen. Nombor matrik saya A19A0790. Saya akan membentangkan apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Pertama adalah panca indera. Panca indera amat berguna dalam proses memperoleh maklumat. Panca indera manusia merupakan sebahagian daripada anggota tubuh badan manusia yang memberikan maklumat penting kepada manusia. Ia meliputi pelbagai delia iaitu mata, telinga, hidung, mulut dan kulit. Segala maklumat yang diperoleh oleh delia. Contohnya, kita tahu isu rasuah berlaku dalam jabatan pengurusan industri korporat adalah berpunca daripada sikap manusia. Hal ini kerana kelemahan peribadi seperti kurang hikmah dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Seterusnya, bagi akal merupakan diguna oleh manusia untuk membezakan sesuatu perkara yang baik atau buruk. Sebagai contohnya, dengan menggunakan sumber akal, manusia dapat mengetahui rasuah adalah perlakuan jenayah. Jadi, kita tidak boleh melakukan rasuah walaupun ada alasan.